Okay, tutorial 6.3 ni dia bincang measures of dispersion. Maknanya kita nak ukur serakan data kita. Okay, kalau kita lihat contoh di sini, kita ada graf. Sekarang kita nak mengkaji graf yang mana satu akan lebih terserak. Okay, dispersion. Okay, contoh untuk bab 6.3 ni kita akan kira sama ada kita akan kira variance ataupun kita akan kira standard deviation. Okey. Kita akan kira variance ataupun standard deviation. Ini nilai ini kita akan gunakan untuk membandingkan kita punya syarakan data kita. Okey, contoh. Katakan saya ada data yang pertama, standard deviation dia adalah contoh katakan 5. Satu lagi kita ada nilai standard deviation kita adalah 6 contoh. Okey. Jadi yang pertama kalau kita lihat nilai S tu dia lagi kecil, maksud dia serakan dia adalah kecil. Maksud dia serakan data kita ni dia akan lebih menumpu kepada mean, nilai mean. Rujukan kita adalah mean. Okey, sama juga untuk yang kedua ni, kalau kita lihat nilai ni lagi besar daripada S1. Maka kalau kita lihat data kita dia lebih terserak. Okey? Dia lebih terserak. Serakan ni maksud dia contoh katakan daripada data yang pertama ni nilai dia mungkin daripada 10 sampailah kepada 15 contoh. Data yang kedua daripada nilai 5 sampai kepada nilai 20. Jadi S2 ni kita akan lihat dia lebih terserak. Maksud dia punya range tu lagi besar. Okay, maksud dia range ni lagi besar ataupun kita lihat daripada mean ni, nilai yang paling jauh daripada mean tu dia adalah lebih besar berbanding dengan data kita yang kedua. Data yang pertama. Okey. So kalau kita nak ukur serakan data kita ni, ini kita akan gunakan nilai sama ada variance ataupun standard deviation. Okey, kemudian kita lihat formula. Kita punya data kita ada dua, sama ada ungroup data. Yang pertama, satu lagi group data. Ungroup data ni kalau dia tak ada frekuensi, maksudnya kita daripada raw data, daripada data mentah tak ada frekuensi, maka kita akan gunakan formula yang pertama. Okey, kemudian kalau kita ada data kita yang dipanggil group data, maka kita punya rujukan kita adalah kita ada table dan ada frekuensi. Itu dia panggil group data. Kalau group data, dia sebenarnya formula hampir sama dengan yang pertama ni. Setiap summation ni kita letak frekuensi. Setiap summation ni kita letak frekuensi. Yang lain-lain ni sama dengan kita punya formula yang di atas. Okey, kemudian dari segi simbol untuk variance, semua soalan dia anggap sampel. Sebab kalau dia nak ikutkan kita punya kajian, setiap kajian dia mesti berdasarkan sampel. Contoh macam kita punya pelajar KMJ ada 3,300. Saya nak buat satu kajian, kita tak akan kaji untuk 3,300. Kita akan ambil sampel. Sampel ni mungkin kita akan ambil 100, mungkin kita akan ambil 300. Okay? Jadi kajian tu mesti berdasarkan sampel. Jadi soalan exam nanti semua soalan dianggap sampel. Okay? Semua soalan dianggap sampel kecuali dinyatakan population. Okey, kalau sampel simbol dia adalah S kuasa 2. Kalau kita refer pada buku, mungkin dia akan gunakan simbol yang satu lagi ni. Dia panggil sigma squared. Yang ni. Ini untuk variant juga tapi untuk population. Beza dia antara sampel dengan population, formula dia. Kalau sampel kita akan bahagi dengan 1 per n tolak 1. Kalau population dia akan bahagi dengan 1 per n. 1 per n. Kalau sampel 1 per n tolak 1. Itu je beza dia. Okey. Okey, kita lihat seterusnya. Okay, kita kena tahu juga Pearson coefficient, bagaimana cara kita nak kira. Ini nak mengukur kita punya skewness. Kita punya keadaan data kita ni, skewness ya. So kita boleh gunakan Pearson coefficient, ada dua formula. Kita boleh pilih mana-mana. Sama ada nak gunakan formula yang pertama ataupun nak gunakan formula yang kedua. Beza dia adalah kalau kita ada maklumat mean dan mode. Beza dia mode. Kalau kita nak guna mode, maka ambil mean subtract to mode divide by standard deviation. Kalau nak guna median, pastikan mesti ada nombor 3 kat depan ni. So 3 darab mean subtract to median. Jadi kena ingat kalau guna median kena ada 3 kat depan. Kalau guna mode tak payah ada 3 kat depan. Okey.
Dua-dua ni kalau kita kira, mungkin nilai dia akan berbeza sikit lah. Tetapi kesimpulan dia akan sama. Jadi tak kisah sama dia nak guna yang pertama ke ataupun yang kedua. Kita lihat, kalau katakan SK kita ni approximate to 0, maka kita punya distribution kita adalah symmetric. Maksud dia dalam bentuk symmetrical. Ini kalau saya gambarkan ni, dia bentuk, kalau saya ada polygon frequency, dia bentuk macam tu lah, symmetrical. Semua berkumpul kat sini, mean kat sini, mode kat sini, median kat sini. Tapi kalau kita lihat SK ni greater than 0, maka kesimpulan dia kita boleh ambil distribution is positively skewed. Ataupun kita boleh juga gunakan skewed to the right. Ni kalau positif kita ambil right. Kalau katakan kita dapat negatif, maka kita boleh namakan dia juga sebagai skewed to the left. Okay. So pilih nak guna istilah positively ataupun negatively. Kalau saya nak gambarkan, ingat yang right ni maksud dia kita akan lihat yang paling rendah tu kalau di sebelah kanan. Sebelah kanan, maka skewed to the right. Kalau yang ini, maksud dia yang rendah tu berada di sini. Yang tinggi tu adalah di sebelah kanan. So ini adalah skewed to the left. Okey. Dan yang tinggi ni, sebenarnya yang tinggi rendah semua ni, ini adalah nilai mode. Okay, yang tinggi ni sebenarnya mode. Okay, mode. Yang tengah-tengah tu adalah median. Kita ada satu lagi. Yang tengah tu median. Yang hujung sekali ni adalah mean. Okay, jadi cara yang pertama kita lihat. Yang pertama kita lihat graf kita ni sebelah kanan yang rendah tu di mana? Yang kanan ni yang rendah, maka itu yang dipanggil skew to the right. Kanan tu rendah. Ataupun satu lagi cara, kita boleh refer kepada nilai mean tu. Nilai mean tu antara mode, median, mean. Mean tu berada di mana? Kanan ke kiri? Kalau kanan, kita boleh ambil skew to the right. So kita ada 3 cara lah, sama ada refer pada SK ataupun refer pada graf. Mana yang rendah tu kanan. Kalau kanan, maka skew to the right. Ataupun kita lihat mean tu. Kalau mean tu berada di sebelah kanan, maka kita boleh buat kesimpulan skew to the right. Kalau mean sebelah kiri macam ni, mean sebelah kiri, maka skew to the left. Okay, so kita ada banyak cara untuk tentukan skewness of the distribution. Okay. Ini sebenarnya kita dah bincang. Saya sentuh sikit box and whisker ni. So ingat kita kalau nak tentukan, lukiskan box and whisker ni, kita mesti ada Q1, kita mesti ada nilai Q2, kita mesti ada nilai Q3, dan kita mesti ada nilai minimum, mesti ada nilai maksimum. Okey. Kemudian kadang-kadang data yang kita ada tu tak semuanya kita boleh terima. Mungkin dia akan jadi outlier. Maksud dia data yang kita singkirkan daripada kita punya kajian. Cara nak tentukan outlier ni, kita mesti menggunakan formula. Mesti ada lower fence dengan upper fence. Lower fence ni maksud dia sempadan paling bawah data yang kita boleh terima. Okey. Upper fence ni sempadan yang paling atas data yang kita boleh terima. Jadi kalau katakan sempadan kita berada di sini contoh, maka selepas daripada sempadan ni dipanggil outlier. Okey, nanti kita akan lihat contoh. Interquartile ni maksud dia kita menggunakan Q3 tolak Q1. Okey, kita lihat contoh soalan 14. Okey, soalan 14. Okey, kita ada beri mean, maklumat mean. Kita ada beri maklumat mean. Okey, tapi untuk 10 orang pelajar, 10 student. Kalau kita lihat kat sini, data yang dia beri ni adalah 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka yang ke-10 ni tak ada. Saya wakilkan dengan X. Jadi kita gunakan maklumat mean ni, kita cari X ni berapa. So kita ambil lah 182 tambah 173 tambah 166 sampailah yang terakhir. Nanti kamu tulis ni. Sampai yang terakhir 163. Jumlahkan 160.
jumlahkan 178 dan akhir sekali tambahkan dengan X. Semua ni kena bahagikan dengan nilai 10. Maklumat soalan dah dinyatakan bahawa min tu adalah 171. Okey, so daripada situ nanti kamu kira lah, dapatlah X tu sama dengan 186. 186. Okey, ini untuk soalan 14. Tu soalan yang pertama lah. Tentukan dulu nombor yang satu lagi tu berapa. So gunakan maklumat min. Okey, kemudian barulah kita jawab soalan seterusnya. Find the standard deviation. Okey, jadi yang ni kita boleh rujuk kepada nota tadi dah. Okey, yang ini kita panggil sebagai ungroup data. Sebab data kita ni tak ada bersamanya frekuensi. Okey, so kita gunalah formula yang pertama. Jadi kalau kita rujuk formula kita, saya tulis dulu. S kuasa 2 sama dengan 1/n tolak 1. Sebab kita ambil sampel. Kemudian summation of x squared. Subtract to summation of x divided by n. Kemudian ini tadi kuasa 2. Okey. Jadi sekarang ni kita perlu dapatkan summation of x squared. Okey, summation of x squared. Maksudnya kita kena kira lah 182 kuasa 2 tambah 173 kuasa 2 sampailah yang terakhir 160 kuasa 2 tambah 178 kuasa 2. Dan jangan lupa tadi nombor yang terakhir adalah 186. 186 kuasa 2. Okey, so jumlahkan ni. Okey, jumlahkan. Okey, 186. So kamu jumlahkan lah. Okey, ini sama ada kamu nak guna manual. Ini kalau kamu jumlahkan ni, kamu akan dapat 29 3198. 293198. Kemudian kita ikut formula ni, kita perlukan juga summation of x. Summation of x. Sama juga kita akan jumlahkan 182 173 sampailah yang terakhir 178 186. Okey, ni nanti kamu jumlahkan, kamu akan dapat nilai dia 1710. 1710. Okey, kemudian kita ganti dalam formula. Okey, ganti dalam formula. So x squared equals to 1 over n kita adalah 10 tolak 1, 9. Kemudian summation of x squared kita dah ada tadi, 293198. Kemudian tolak dengan summation of x dah ada dah, 1710. Jangan lupa kuasa 2 perkan dengan n, 10. Okey, ini nanti kamu kira. Kemudian soalan nak standard deviation. Okey, maka kita jangan lupa dah dapat jawapan, kena buat square root. Saya bagi jawapan akhir ni. Okey, square root of ni nanti kamu cek lah ni, 788 per 9 sama dengan 936. Okey tak ni? Setakat ni ada soalan tak? Okey, sir. Okey. Penggunaan kalkulator saya dah tunjuk belum? Penggunaan kalkulator. Kalau kamu mahir guna kalkulator, maksud dia step yang ni tak payah tunjuk. Tak payah tunjuk 182 kuasa 2 tambah 173 kuasa 2, tak payah. Kita hanya nyatakan summation of x squared ni berapa. Summation of x berapa. Terus kita akan dapat markah. Okey. Okey, saya tunjuk sikit penggunaan kalkulator. Okey, jadi step yang pertama, kita nak menggunakan data ni. So kita akan masukkan data dengan cara tekan mode dulu. Tekan mode, kita pilih statistik 3. Okey, kemudian kita lihat data kita ni ada tak bersama dengan frekuensi. Kalau tak ada, maksud dia kita punya data kita satu je. Bila satu je, maksud dia kita pilih nombor 1. Untuk nombor 2 ni, kalau kita nak masukkan ada X, ada frekuensi, baru kita pilih 2. Sekarang kita pilih 1. Nanti dalam kita punya calculator tu dia akan display
kolom yang pertama je. So kita masukkanlah 182 sama dengan 173 sama dengan 166 sama dengan 158 sama dengan 174 sama dengan 170 sampai habis. Okey, saya tunjukkan satu ni, 163, kemudian 160, kemudian 178 dan akhir sekali yang nilai X tadi 186. Tekan sama dengan, dan kita boleh cek lah, betul tak kita dah ada 10 data. Okey, cek. Kemudian kalau ada nombor yang tersalah masuk, kita boleh betulkan masa kat sini. Okey, macam tu. Jadi step yang pertama kita mesti guna button mode ni. Tekan mode, pilih statistik. Kemudian sekarang ni kita nak dapatkan summation of X squared. Okey, jadi step yang kedua kita kena tekan shift. Step yang seterusnya kita kena tekan shift. Kalau kita lihat dekat keypad ni ada nombor 1. Dia akan tulis statistik. So tekan ni 1. So dia akan display ada, kita ambil pilihan sum ni. Sum ni maksud dia kita nak dapatkan jumlah yang kita perlukan tadi. Kita nak perlukan summation of X squared berapa? Summation of X berapa? Okay. So kalau kita nak dapatkan yang pertama, terus tekan 1 sama dengan, okay. Maka dapatlah summation of X squared. Terus kalau guna kalkulator kita hanya nyatakan berapa nilai dia, tak payah tunjuk jalan kerja. So kita dah jimat masa. Itu pun kita akan markah penuh. Kemudian katakan saya dapatkan nilai yang seterusnya, tekan balik shift 1, pilih sum, pilih pula nombor 2, summation of X. So tadi kita dah kira tadi, betul, 1710. Soalan 15. Soalan 15. Okey, ini contoh-contoh soalan lah, soalan exam ni. Okey, kita lihat, kita dah beri set number, kemudian kita dah beri maklumat, dua maklumat, mean dan variance. Okey, kita guna dulu maklumat mean dulu. Mean ni maksudnya 1 tambah 6 tambah 3 tambah 2 tambah 8 tambah 5 tambah X tambah Y, and then all divided by, semua sekali data kita ni adalah 2, 4, 6, 8. Bagi dengan 8, samakan dengan mean kita 4. Ni maklumat yang pertama. Soalan yang pertama, kita nak dapatkan show that X plus Y equals to 7. So kita proses, jadikan X plus Y ni sebagai tajuk. Nanti kamu proses, akhir sekali kamu akan dapat X tambah Y sama dengan 7. Okey, itu maklumat yang pertama. Kemudian hence, hence ni maksud dia kita gunakan maklumat yang kita ada ni. Mesti guna, mesti guna, jangan tak guna. Okey, kita nak mencari nilai X dan Y, maka kita teruskan, kita guna maklumat yang kedua, maklumat variance. Okey, formula variance. Okey, variance, ataupun saya guna X kuasa 2, 1 per M tolak 1, summation of X squared, subtract to summation of X. Okay, ini formula dia beri dalam exam. Okey, maknanya untuk yang di sini kita perlukan summation of X squared. Sama macam tadi lah, sama macam tadi. Okey, summation of X squared. Jadi kita akan gunakan, okey, saya ganti dulu ya, 1 per 7. Kemudian summation of X squared. Okey, maksud dia kita akan ambil ni 1 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 sampailah 5 kuasa 2 tambah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, sebab kita punya formula kita summation of X squared, semua kuasa 2. Tolak dengan summation of X, maksud dia kita akan ambil 1 tambah 6 tambah 3 sampailah, ni kamu teruskan ya, saya ringkaskan ni, tambah 5 dan akhir sekali X tambah Y. Ni X tambah Y kita dah ada tadi, X tambah Y ni nilai dia 7. Itu yang ada perkataan hence tu. Okay, so untuk yang dekat sini tak payah kita ambil X tambah Y, kita ambil terus nilai dia adalah 7. Ini je lagi 7. Okay, kemudian kita samakan dengan ni 36 per 7, nilai variance kita. Okay, so selesaikan semua ni. Nanti akhir sekali kamu akan dapat, ni saya ringkaskan ni, dapat 25.
Okey, ini adalah equation yang kedua. Kemudian jangan lupa tadi kita dah ada equation yang pertama. So kita buat simultaneous equation, selesai kan? So saya ringkaskan, kita akan dapat X sama dengan 3, Y sama dengan 4. Ini nanti kamu proses. Ini proses. Akhir sekali kita ada dua jawapan. X sama dengan 4, Y sama dengan 3. Ini hasil daripada kita buat simultaneous equation. Okey, ini contoh lain. Ini dia panggil group data. Sebab kita punya data kita, dia ada table satu, kemudian yang kedua dia ada frekuensi. Ini dia panggil group data. Maka formula nanti berubah sikit lah. Okey, kemudian kita ada maklumat mean. Okay, kita ada maklumat mean dan kita ada constant K. So yang pertama ni kita nak mencari K ni. Soalan yang pertama, determine the value of K. So kita kena selesaikan K ni. Gunakan maklumat ni, mean ni. So panjang lah cerita dia. Okey. Jadi yang pertama kita perlu ada nilai X. Okey, nilai X ni kita boleh dapat dengan cara kita tambahkan dua nilai ni, kita bahagi 2. So kita akan dapat 12.5. Tambah bagi 2. Kemudian 17.5 dan seterusnya lah. 22.5. 27. Sampailah habis. Jadi kita perlu ada nilai ni. 37.5 kemudian 42.5. Okey, dan kita ada frekuensi. Kalau kita guna kalkulator, okey, maka kita cukuplah kita ada X dan F ni. Okey. Kalau tak kita kena guna cara biasa. Okey, jadi kalau kita selesaikan ni, okey, nanti kamu jumlah ni. Ini saya tulis je ni. So summation, kalau ikutkan kita punya formula mean. Mean ni formula dia adalah summation of fx divided by summation of f. Maksud dia, kita punya mean kita akan darab ni. 12.5 darab 8. 17.5 darab 15. 22.5 darab K. Ni saya ringkaskan. Akhir sekali nanti kita akan dapat 22.5 K tambah dengan 1722.5. Kemudian bagi dengan summation of F. Samalah ni. Kita jumlahkan frekuensi berapa? Bila kita jumlahkan frekuensi, kita akan dapat nilai 65 tambah K. 65 ni hasil daripada tambah ni. 8, 15, 18, 12, 75. 75. Okey, kemudian kita samakan dengan 457 per 18. Okey, kemudian kita proses. Nanti kamu cek. Kita proses K kita sama dengan 25. Ini adalah banyak step yang saya skip. Ini adalah 25. So ingat ini 25. Kemudian standard deviation, kita cari dulu variance. Ataupun saya gunakan simbol lah. Variance S kuasa 2 sama dengan 1 per N tolak 1. Kemudian summation of Fx squared subtract to summation of Fx divided by N. Ini kuasa 2. Okey. Kemudian ini kita N ni maksudnya total of frequency. Ini nanti kamu kira lah total of frequency 90. 90 tolak 1 89. Ini nanti kamu cek lah ni. Okey, kemudian summation of Fs squared. Ini kamu guna table ataupun kamu boleh guna calculator. Saya bagi jawapan je ni. 6366 2.5. 6366 2.5. Ya, ini kita akan dapat 2285 kuasa 2 per dengan N. N kita 90. N kita 90. Nanti kamu selesai ni. So standard deviation tu adalah S. Kita ambil punca kuasa. Jawapan akhir dia adalah 7.967. Maksudnya yang ni nanti kamu guna kalkulator.
dapat jawapan, kemudian kita buat square root. Maka jawapan akhir itu adalah 7.967. Okey? Okey, kita tengok kalau kita menggunakan calculator. Yang pertama guna mode. Guna mode dulu. So tekan 1. Ini saya buat kat sini. Okey, tekan mode, pilih statistik. Okey, kemudian sekarang data kita ada dua. Yang pertama X, yang kedua adalah frekuensi. Maka kita akan gunakan nombor 2 ni. Bila kita tekan je 2, maka dalam calculator tu kita akan nampak ada dua kolom. Dalam calculator dia hanya baca X dan Y. Jadi kita kena ingat X tu, kalau dalam calculator tu dia akan baca X lah. Tapi kalau untuk frekuensi, calculator dia akan baca sebagai Y. Jadi jangan kita salah masuk. Yang X tu kekal data, yang Y tu adalah frekuensi. Okey, so kita masukkan lah. Okey, kejap kita masukkan. Oh, sorry. Okey. Jadi kita masukkan yang pertama X. So jangan salah masuk ni. Yang pertama ini tadi 12.5. 12.5. Tekan je sama dengan. Kemudian 17.5. Ini untuk data X ni. 22.5. Okey. Kemudian 27.5. 5. Kemudian ini tadi 27. Kemudian 32.5. Kemudian 37.5. 37.5. Okey, kemudian 42.5. Okey, jadi pastikan X tu adalah data kita. Kemudian kita boleh check lah, adakah kita salah masuk. Okey, boleh check. Kalau tak, boleh betulkan balik. Okey, kemudian kita pergi kepada kolom yang kedua, kita masukkan frekuensi. 8 sama dengan 15 sama dengan K tadi 25 sama dengan 18 sama dengan 12 sama dengan 7 sama dengan dan 5 sama dengan. So kita boleh check betul tak data kita ada 7. Okey, itu step yang pertama. Jadi step yang pertama nak masuk data kena tekan mode. Pilih statistik. Kemudian kita boleh tekan AC untuk dapatkan nilai. Kalau ikutkan formula, untuk group data, kita perlu ada summation of fx kuasa 2. Dalam calculator, kita akan baca sebagai summation of x squared y. Dalam calculator. Sama juga untuk formula, kita perlukan summation of fx. Tapi dalam calculator, dia akan baca sy. Okay? So kita kena tahulah kita nak ambil yang mana satu. Kemudian dalam calculator tu, dalam formula mesti ada jumlah fy. So tiga nilai ni kamu boleh gantikan, tak payah buat table. Jadi table tu kita cuma ada x satu, kemudian frekuensi. Kemudian terus guna calculator nyatakan nilai dia. Nilai dia je. Ataupun kalau tak nak nyatakan, ganti terus dalam formula. Terus kita akan dapat markah penuh. Okey, contoh saya nak check betul tak jumlah kuasa 2. So tekan shift nombor 1, kita ambil sum. Katakan saya nak ambil tadi jumlah x kuasa 2y. So saya pilih nombor 7. 7 sama dengan, maka kita dapat tadi jawapan tadi 6366 2.5. Sama juga untuk yang lain. Okey, katakan saya nak dapatkan jumlah summation of fx, maka gunakan nombor 5. Tekan sama dengan, terus 2285. Ataupun saya nak dapatkan jumlah frekuensi, kita ambil summation of y. Ambil nombor 4. So jawapan dia 90. Kemudian gunakan nilai-nilai ni ganti dalam formula. Okey. Saya galakkan dalam exam guna cara ni. Tak perlu kita buat table. Soalan 17. Kita dah beri maklumat. Okey, maklumat kita adalah mean. Kemudian kita ada median. Kemudian kita ada variance. Okey, dalam formula Pearson, kena tengok balik nota akhir tadi. Pearson coefficient ada dua formula. Sama ada nak gunakan mean tolak mode. Kalau kita guna mode, tak payah ada 3 kat depan. Ataupun satu lagi formula, kita menggunakan mean subtract to median.
Kalau guna median, maka depan ni kena ada 3. Bahagi dengan S. Okey, tengok soalan. Soalan ada apa? Kita ada mean, okey. Kita ada median. Maka mesti gunakan formula yang kedua. So, SK kita ni mesti sama dengan 3 darabkan dengan min. Min kita 87.77 tolak median 85.81 and then divide by S. S kita adalah yang maklumat ni adalah variance. Kita nak S, standard deviation. Bahagi dengan 1.75. Ini kita akan dapat 3.36. So soalan yang pertama settle. Pearson coefficient tu adalah SK. Kemudian then sketch the shape. Okey. Okey, daripada sini kita dah lihat tadi kalau SK tu greater than 0, maka kita punya data kita adalah skewed to the right. Jadi kalau kita nak lukis, kita boleh lukis macam ni. Okey, kita ambil satu line. Skewed to the right, maksudnya yang rendah tu berada di sebelah kanan. So macam tu lah. Okay. So kita boleh ambil yang pertama adalah mean. Median tu di tengah-tengah. Ini adalah 85.81. Mean berada di sebelah kanan. Mean berada di sebelah kanan. 87.77. Yang paling tinggi ni, ini dia panggil mode. Tapi kita tak ada maklumat mode, tak payah tulis. Okey. So yang tengah ni adalah median. Ni kalau kita nak labelkan lah, ini adalah median. Median, yang ini adalah yang ini adalah apa tadi? Sebelah kanan tadi. Mean. Okey, mean. Okey. Jadi cara penentuan shape of the distribution ni, kita lihat nilai SK dia. Kalau greater than 0, maksud dia skewed to the right. Skewed to the right ni maksud dia kita akan refer pada mana graf yang rendah. Rendah tu di mana? Kalau rendah di sebelah kanan, maka skewed to the right. Kita jangan tengok yang tinggi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kita nak tentukan shape of the distribution, kita lihat mean tu. Kita lihat mean. Kalau mean ni berada di sebelah kanan, maka kita punya distribution kita skewed to the right. So ada dua cara. Yang pertama, lihat SK greater than 0. Yang kedua, lihat mean tu. Kalau mean berada sebelah kanan, maka kita boleh buat kesimpulan skewed to the right. Okey, Pearson coefficient kita boleh lihat daripada formula tadi. Formula kita ada dua. Jadi kamu pilihlah kamu nak pilih yang mana. Okey. Ini saya tulis balik. Kita punya formula tadi, yang pertama adalah formula yang menggunakan mode. Kalau kita guna mode, kita akan gunakan formula yang ni. Okey. Satu lagi, SK kita ni sama dengan kalau nak guna median, mesti ada 3 depan ni. So mean subtract to median. Median divided by standard deviation. Okey. Jadi pilihlah kamu nak guna formula yang pertama ke nak guna formula yang kedua. Ini adalah Pearson coefficient. Ini sebab ini adalah class mark. Yang di tengah. 5 tambah 25, 60. 60 bahagi 2, 30. Maksud dia, saya boleh gunakan macam ni, class boundary. Yang ini adalah 30. Maksud dia di sini mesti ada 20. Betul tak? Kalau kita ambil min, so 20 tambah 30 dapat 50. 50 bagi 2, 25. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tukar kepada 30 hingga 40. Yang kedua. Kemudian kita boleh ambil 40 sehingga 50. Tukar dalam bentuk ni. Kemudian 50 sehingga 60. Dan seterusnya sampai 85. 60 sehingga 70. 70 sehingga 80. Dan yang terakhir 80 sehingga 90. Okey. So kalau kita nak mencari mean tadi, mean tadi kita boleh gunakan mean. Ini tadi mean ya. Mean tadi saya dah tunjuk summation of fx divided by summation of f.
Ini tadi kita dah jumlahkan. Yang di atas 1050, yang di bawah ni adalah 170. Maka min yang tadi adalah 59.12. Okey, kalau kita nak mencari mode, kita gunakan formula. Tapi yang pertama mesti dapatkan model kelas dengan cara kita senaraikan ni 12, 14, 20, 36, 41, 28, 19. Maka model kelas kita adalah kita refer pada highest frequency. Maka inilah kita punya model kelas. Okey. Yang ini adalah kelas boundary sebab dia bersambung. Maka L terus ambil 60. So kalau kita refer pada formula mode, 60 tambah dengan, okey, kita perlukan D1. D1 ni maksudnya tolak dengan sebelum. 41 tolak sebelum dan 41 tolak selepas. So D1 kita 5, D2 kita adalah 13. So 5 tambah 13. Darabkan dengan C. C itu adalah 70 tolak 60, 10. So gunakan yang ni, kita akan dapat 62.78 mode. Okey, kemudian kita gunakan formula, kita dapatkan variance pula ataupun standard deviation. Okey, standard deviation. So saya cari dulu S kuasa 2 sama dengan, gunakan formula 1 per, okey, 1 per N tolak 1. N kita adalah jumlah frekuensi 170. So ambil 169. Kemudian kita punya formula summation of fx. So kena kira lah ni, kena dapatkan ni sama ada guna table ataupun guna calculator. Summation of fx. Ni saya bagi tahu jawapan je ni. Summation of fx kuasa 2, jumlah dia adalah 64 2050. Ni nanti kamu cek ni. Kemudian summation of fx ni jumlah dia 10050. So gunakan maklumat ni, ganti ke sini. So 642050 tolak dengan min, bukan min, summation of fx kuasa 2 per dengan n. N kita 170. Okey, ni selesaikan ni. Akhir sekali kita akan dapat nilai S, standard deviation. Kamu kira, kamu akan dapat 283.54. Okey, jadi saya nak mencari Pearson coefficient, saya nak gunakan maklumat min, mode, standard deviation. Okey, kalau kita gunakan yang ni tak payah nak cari median. Okey, SK equals to mean subtract to mode divided by standard deviation S. Maka min tadi adalah 5912, 59.12 tolakkan dengan mode. Okey, mode 62.78, 62.78 bahagi dengan standard deviation S yang kita cari tadi 16.84. Yang tadi nilai variance. Okey, yang ni. Okey, kemudian jawapan akhir kita. Ni kata silap ni kamu akan dapat jawapan negatif 0.217. Okey, yang ni ya. Negatif 0.217. Okey, kemudian yang ni lah. Okey, kalau katakan ini cuma nak tambah je ni, soalan tak suruh pun. Okey, kalau katakan saya nak interpret ni, apa maksud dia ni? SK less than 0. Yang ini saja saya tambah dalam soalan ni dia tak perlu, dia tak minta. Ini maksud dia kita punya ni adalah skewed to the left sebab dia negatif. Kalau soalan minta, tak minta tak payah nyatakan.
Okey, jadi SK ni pilih. Kamu nak guna formula yang pertama ke formula yang kedua? Soalan nombor 7. Kadang-kadang soalan dia beri data tapi dalam bentuk stand and leave. So kita kena ingat baliklah stand and leave ni. Okey, yang ni kalau kita nampak yang macam ni, maksud dia kita akan baca data tu bukan 06588. Kita akan baca yang pertama 130. Tu yang pertama. Kemudian yang kedua 136. Seterusnya 145, 148. Gitu. Kita akan baca satu-satu. Okey. So kita akan kira dulu untuk min. Okey, untuk min saya tunjukkan. Jadi untuk min ini kita panggil dia sebagai ungroup data sebab dia tak ada frekuensi. So apa yang kita buat, kita guna formula min 130 tambah 136 tambah dengan 145 tambah dengan 148 tambah lagi 148 sampailah ke hujung sekali, tambah dengan 192 tambah dengan 230. Nanti dalam exam ni kamu kena tulis penuh macam saya ni. Kemudian all divided by berapa kita punya data ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Okay. So jawapan kita adalah, nanti kamu jumlahkan, ni soalan 27. Okay, nanti kita akan dapat 16. Maksudnya untuk yang di atas ni nilai dia adalah 2752 bahagi 17, maka min tu jawapan dia adalah 161.88. Nanti kamu cek. Okey. Jadi itu caranya kita nak baca daripada stand and leave. Stand and leave kita bukan baca 06588, kita baca 130, 136 dan seterusnya. Ini untuk soalan min. Okey, kemudian kita nak mencari median. Okey, kalau 17 maksud dia kiri 8, kanan 8. Maksud dia saya akan ambil 8 nombor kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, maksud dia saya akan ambil 8 kiri, kemudian kita akan ambil 8 kanan. Sebab kita punya data kita ada 17. So 8 kiri, 8 kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Maka median tu berada di sinilah. Median. Median. So kita terus jawab. Median adalah sama dengan sebutan ke-9. So kita refer kat sini sebutan ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jawapan dia 158. Okey, 158. Betul. Kemudian kita nak mencari first quartile. Okey, daripada median tadi yang pertama, kita lihat data kita yang sebelah kiri. Ada 8 nombor. Maka kita cari median. Kalau saya cari median, maksud dia saya kena potong yang tengah-tengah ni. Saya kena potong tengah-tengah ni. Maka bila saya buat garis ni, sebelah kiri 4 nombor, sebelah kanan pun 4 nombor. Okey, maka kita punya first quartile kita adalah, kita boleh kira Q1, kita boleh rujuk sebutan ke 4 dan 5. Tapi kena bagi 2. Sebutan ke 4 dan 5. So 1, 2, 3, 4. 4 dan 5. Maksud dia saya akan ambil 148 tambah 148 bahagi dengan 2. Terus dapat 148. Itu kita punya Q1. Ini adalah Q1. Kemudian saya nak dapatkan Q3. Kita ambil data ke kanan daripada median. Kita ada 8 nombor tadi, so kita akan ambil tengah-tengah. Kita akan dapat ini juga. Ni tengah-tengah ni. Ini adalah nilai Q3. Maksud dia kita kena ambil daripada sebutan ke-13 dan 14. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maknanya untuk Q3 ni kita kena ambil 168. Saya tambah ini. Q3 adalah 168
tambah dengan 171 bagi 2. Bagi 2. So kita akan dapat, ni nanti kamu kira 169.5. Okey. Kita buat cara ini sebab data kita ini dia panggil ungroup data. Okey, ungroup data. So kita akan ambil, main potong je. Kita cari median yang pertama, kemudian kita fokuskan data kita sebelah kiri, cari median, sebelah kanan cari median. So kita akan dapat Q1 dan Q3. Kemudian seterusnya, tadi kita dah tengok stand and lift. Sekarang ni kita nak construct the box and whiskers. So ingat balik nota akhir tadi. Kalau box and whiskers, kita mesti ada yang pertama, mesti ada Q1, mesti ada Q2, mesti ada Q3. Ini semua kena ada ni. Kemudian maklumat yang kedua, kita mesti ada nilai min, dan kita mesti ada nilai maksimum. Ini yang asal lah. Okay, jadi kita gunakan maklumat tadi. Kita dah ada Q1. Tadi kita punya Q1 nilai dia 158. So lukis 158. Ini betul ke ni? Q1 tadi 148. Sorry, 148. Q1 kita 148. Q2, tengok balik tadi, jawapan dia adalah 158. Q3 adalah 169.5. Okey, so kita akan ambil, maksudnya yang pertama ni kita akan gunakan untuk lukis box. So ambil 148. Ni sepatutnya ikut skala ni. 148. Kemudian ambil 158. Kemudian 169. So yang ini kita dah buat dia punya box dia. Whiskers ni maksudnya yang lain kiri kanan. Lain kiri kanan. Kalau kita refer pada data ni, nilai yang paling minimum adalah 130. Kau nak ikutkan yang asal 130. Nilai yang paling tinggi adalah 230. Okey. Jadi kalau kita nak lukis box and whiskers, tak semestinya semua data ni kita boleh ambil. Maka kita kena tentukan kita punya range yang kita terima tu di mana. Maka kita perlu kira lower fence. Kita kena kira. So kena rujuk balik formula tadi lah. Lower fence tadi. Okey. So kita gunakan so kita refer pada formula ya. Saya tulis kat sini lower fence, antaranya kita gunakan Q1 tolak dengan 1.5, kemudian interquartile range Q3 tolak Q1. Ni formula dia. So gunakan formula ni, gantikan maklumat ni semua kita dah ada. So dapat 115.75. Kemudian kita ada upper fence. Upper fence kita ambil Q3 tambah 1.5 and then multiply by interquartile range. Okey, gunakan formula ni, nanti kita akan dapat upper fence. Okey. So bila kita dah ada sempadan, kita lihat balik. Sepatutnya kalau kita tak ikut sempadan ni, minimum kita adalah 130. So kita check. Lower fence kita adalah 115. Sedangkan data kita paling rendah 130. Sempadan kita di sini. Maka nilai minimum kita kekal. Minimum kekal 130. So minimum kekal 130. Kemudian untuk maksimum, kalau ikutkan yang asal, maksimum kita adalah 230. Kalau ikutkan yang asal 230. Kita lihat kita punya sempadan, upper fence kita paling tinggi 201. Bila 201, maka minimum 230 ni kita reject. Sebab dah lebih daripada kita punya sempadan. Bila yang ni kita reject, kita lihat nombor yang sebelum dia pula, 192. Kita check termasuk tak dalam kawasan ni. Kalau termasuk, maka kita dah ada nilai maksimum yang baru. Maka bila kita lukis, minimum kita adalah 130. Ni saya tulis ni. Okey, minimum kita 130. So letak ni 130. Ini untuk kita nak buat whisker dia sebelah kiri. Whisker sebelah kanan kita akan buat sampai 192 je. 192 saja. Sampai sini. Apa jadi pada data kita 230? Ini yang dia panggil outlier ni. Okey, maksud dia outlier ni maksud dia data ni kita akan keluarkan daripada kajian kita. Jadi
ini salah satu contoh bagaimana kita nak kenal pasti bila kita buat survey. Ada juga kita punya pelajar yang kita buat survey tu, dia mungkin dia tak jujur. So kita boleh detect daripada sini. Okay, so kita akan gunakan lower fence, upper fence, mana data yang lebih daripada kita punya range, kita akan singkirkan dia. Dalam graf kita akan lukis dia sebagai dot. Okay, katakan kita punya upper fence kita ni sampai 190, maka maksimum yang ni kena reject juga. Maka kita akan ada dua outlier. Ada dua. So kita ambil nilai yang baru, 175. Okay, kita lihat soalan 29. Kita diberi set data kita. Okay, kemudian kita diberi kumulatif. Okay, soalan yang pertama kita dapatkan mean, median and standard deviation. Soalan yang pertama. Ini soalan 29. Okay. Nanti dalam soalan exam nanti, biasanya dia akan beri dalam bentuk kelas interval ataupun kelas boundary. So ingat baliklah apa maksud dia kelas interval. Contoh ini saya nak ulang balik. Kelas interval tu maksud dia, kalau katakan saya ada interval, contoh 6 hingga 10, kemudian bersambung dengan nilai yang baru, 11 sehingga 15. Okay? Kalau kita jumpa ni, maksud dia, ini dia panggil kelas interval. Sebab bila kita berhenti pada 10, dia sambung dengan nombor yang baru. Ini adalah kelas interval. Kalau kelas boundary, katakan saya ada 5 hingga 10. Lepas tu dia sambung balik 10 hingga 15. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah kelas boundary, dia bersambung. Kalau bersambung je kelas boundary. Tujuan kita nak tahu sama ada kelas interval ataupun kelas boundary, nanti bila kita nak kira contoh median katakan yang ini adalah median, contoh ini katakan median kelas. Kalau kita rujuk dia pada sini, maka dalam formula median tu kita perlukan L. Okay? Kalau yang diberi itu adalah kelas boundary, maka L tu terus kita ambil 10. Okay? Tapi kalau kelas interval, katakan ini adalah median class, sedangkan yang diberi ini adalah kelas interval, maka L tu jangan ambil 11. Dia mesti tolak dengan 0.5. Jadi itu yang kita kena pasti soalan tu, dia beri dalam bentuk kelas interval ke kelas boundary. Kalau kelas boundary, nanti bila kita nak guna L, tak kisahlah L ni untuk nak cari median ke, nak cari quartile ke, ataupun nak cari persental, L ini mesti ambil daripada yang kita nampak ni, terus ambil lower boundary 10. Kalau kelas interval, jangan ambil 11, kena ambil 10.5. Okey. Tetapi kadang-kadang soalan dia tak beri dalam bentuk kelas interval ataupun kelas boundary. Dia beri dalam bentuk yang ni. Okey, kalau dia menggunakan simbol less than, maka first class boundary kita kena letak yang ini dia panggil upper boundary. So kita ambil 2.5, kemudian 5.5, 8.5 dan seterusnya. 2.5. Ini berapa ni? Ini 11.5. Okey. So yang ini saya akan sambung dengan 2.5. Ini saya akan sambung dengan 5.5. Dia macam tu. Dan seterusnya 8.5. Okey. Jadi kalau dia menggunakan simbol less than, maka 2.5 ni dia akan jadi upper fence. Bukan upper fence pula, upper boundary. So yang bawah ni kita akan lihat lah, ini nilai 5.5. So beza dia sebanyak 3. So kita boleh letak sini 0. Itulah nombor yang sesuai. Yang penting dia punya range dia sama. Beza sebanyak 3 unit. Okey. Kalau katakan soalan dia ubah, dia menggunakan simbol greater than 2.5, maka kalau kita nak create class boundary, kita akan pastikan 2.5 ni mesti kita labelkan dia sebagai lower boundary. 2.5, kemudian 5.5, 8.5. Ini contoh Yang merah ni kalau saya andaikan soalan tu dia menggunakan greater than 2.5. So ini sambung 5.5, ini sambung 8.5 dan seterusnya. Okey, 11.5. So hati-hati Ni kalau less than, maka yang ini dia akan jadi upper boundary. Kalau greater than,
maka 2.5 ni akan jadi lower boundary. So hati-hati. Soalan ada dua kemungkinan, sama ada gunakan less than ataupun greater than. Okey. So kita lihat yang pertama. Sepatutnya kita akan dapat inilah. 2.5. Okey. So kita akan dapat ni lah. Frekuensi ni kita akan refer kepada ni berapa beza dia? Ni 5, ni berapa beza? 10. So kita akan dapat daripada situ frekuensi. Okey, kemudian untuk yang di sini kita ada dua pilihan soalan nak menggunakan mean. Kalau ikutkan formula, mean ni adalah kalau ikutkan formula, mean ni mestilah gunakan formula summation of fx divided by summation of f. Ni formula mean. Jadi kalau kita nak guna manual, maka kita perlu tambahkan dengan x ni mesti ada. Kita jangan biarkan dalam bentuk class boundary. X ni adalah midpoint ataupun dia panggil class mark. Okey. 2.5 tambah 5.5 bahagi 2 dapat 4. 5.5 tambah 8.5 bahagi 2 dapat 7 dan seterusnya. Kita perlu ada x dan kita perlu ada fx sebab dalam kita punya formula adalah summation of fx. Kemudian kita perlukan ini lagi. Yang ini masa kita nak mencari standard deviation. So table tu kita kena tambah dengan ni. Ini kalau kita nak guna manual, nak kira satu-satu. Fx maksudnya 5 darab 4 20, 10 darab 7 70. Itu yang satu. Satu lagi fx kuasa 2. Maksudnya kita akan ambil frekuensi 5 darab 16. 10 darab 49. Okey? Ni. Kalau kamu guna kalkulator, maka yang ini tak payah buat. So kita dah jimat masa. Tapi dengan syarat kena mahirlah guna kalkulator. Okey? Kalau kita guna manual, kena tambah dengan kolom yang ni. Okey? Jadi kamu terpulanglah kamu nak guna cara apa. Okey, saya tunjukkan kalau kita buat pengiraan yang biasa ni. So summation of fx kita akan dapat 536. Kemudian dibuat by summation of f 50. Maka mean tu sama dengan 10.72. Okey, itu yang pertama. Okey tak ni? Boleh faham Okey. Boleh, sir. Boleh. Okey, kemudian saya nak tunjukkan bagaimana cara dapatkan median. Kalau median, kita mesti menggunakan formula sebab ini adalah group data. So L tambah kemudian n per 2 tolak f, kemudian divide by f kecil multiply by c. Ini kita punya formula lah. Jadi kalau kita nak kira median, step yang pertama kita mesti kena pasti median class tu berada di mana. Median class berada di mana. Okey, cara dia adalah rujukan kita n per 2. Rujukan kita adalah n per 2. Maksud dia kita akan ambil 50. Rujukan kita adalah 50 bagi 2 sama dengan 25. 25 ni kita rujuk kepada f. Rujuk kepada f. So kita lihat kumulatif. Mana kita punya f? Ini f besar. Okey. Sepatutnya kita ada ni. Kita mesti ada f F. Ini frekuensi sebenar. F besar dia adalah 5. Kita jumlahkan dia. 15. Kemudian 28, kemudian 30, 40 dan yang terakhir itu adalah 50. Okey? So kita akan refer kepada F. Cari 25. 25 yang ni tak boleh. So 25 berada di sini. Okey, maka kelas median kelas kita adalah yang ni. 8.5 sehingga 11.5. Dan kita lihat ini adalah kelas boundary. Maka kalau kita nak ambil L itu kita baca je 8.5. Terus 8.5 L. N per 2 kita dah kira tadi 25. Kemudian kalau kita nak terus buat ni, F ni adalah kumulatif before L. So 15 1. Kemudian F kecil tu frekuensi sebenar. So kita ambil lah 15 tolak frekuensi sebenar 10.
Kemudian yang C ni formula dia adalah upper boundary subtract to lower boundary. So 11.5 tolak 8.5. Okey, nanti kamu akan dapat darab 3. Boleh? Upper boundary subtract to lower boundary dapat 3. So nanti kamu kira jawapan dia adalah 10.81, lebih kurang. Itu adalah median. Okey tadi. Okey, saya teruskan. Okey, sir. Okay. Standard deviation. Standard deviation, kita anggap soalan ni adalah sampel, maka kita cari dulu variance. S kuasa 2, formula dia 1 per n tolak 1. Kemudian summation of fx squared subtract to summation of fx kuasa 2 divide by n. Ini formula ni dia beri dalam exam. Okey, so kita ganti 1 per n kita 50. So per 49. Summation of fx squared. Ini kalau kita guna table. So 6458. Tolak summation of fx 536. Jangan lupa kuasa 2. Divide by n. N kita 50. Okey, jadi step yang pertama kita mesti dapatkan nilai variance. Okey, nilai variance nanti kamu kira lah berapa. Akhir sekali soalan nak standard deviation. Simbol dia adalah S. Okey, nanti kita ambil square root of nilai yang ni. Ini saya bagi jawapan akhir dia 3.812. Okey, jadi step yang pertama kita kena pastikan kita kena tekan mode dulu. Kita tekan mode sampai ada pilihan statistik. Ikutlah kamu punya calculator macam mana. Step dia sama, tekan mode sampai ada pilihan statistik. Kemudian tengok data kita ni. Data kita ni ada 2 ke ada 1? Macam ni kita ada 2. Yang pertama X, yang kedua frekuensi. Maka kita nak masukkan data tu ada 2 nombor. 2 set nombor. Maka kita akan gunakan nombor 2. Kalau katakan soalan tu adalah ungroup data, 1 nombor je data dia. 1 nombor, maka pilih nombor 1. Okey? Kalau nombor 1 nanti, katakan saya pilih nombor 1, maka nanti pada skrin tu hanya boleh masukkan nilai X je. So tak boleh lah. Okay. So kita akan gunakan, saya pilih nombor 2. Kalau nombor 2 saya tekan, dia ada pilihan untuk masukkan 2 nombor. Cuma kita kena ingat, yang X tu adalah X, yang frekuensi tu dalam kalkulator dia baca sebagai Y. Jangan sibuk nak cari mana pula F ni. Kita baca dia sebagai Y. So kita masukkan lah. Okay, contoh saya ambil 4. 4 sama dengan 7 sama dengan 10 sama dengan 13 sama dengan 16 sama dengan. Dan kita boleh check lah, betul tak kita ada 5 data. Kemudian kalau ada nombor yang tak betul, kita boleh replace masa kat sini. So kita check lah. Bila dah habis, kita masukkan frekuensi pula. 5 sama dengan 10 sama dengan 13 sama dengan. Okey, 12 sama dengan. Akhir sekali adalah 10 sama dengan. So kita check lah, betul tak ada 5 set data. Okey, betul. Okey, ini step yang pertama kita menggunakan mode. Mode ni untuk kita masukkan data. Okey. Jadi kalau kita menggunakan calculator, jadi kita hanya buat X dan F je. Yang lain tu tak payah buat table. Kemudian menggunakan kalkulator ni, kita hanya senaraikan summation of F yang kita perlukan berapa. Summation of Fx squared berapa. Summation of Fx. Terus kita dapatkan nilai dia daripada kalkulator. Ini kalau kamu tulis ni, 1 markah untuk menggantikan table. Kalau yang ni tak ada, kita akan rujuk pada table. Okey, yang ini nanti dalam kalkulator, kita kena rujuk kepada summation of Y. Kalau kita nak cari summation of F, dalam kalkulator dia akan baca summation of Y. Kalau yang ni kita nak cari summation of Fx squared, maka dalam kalkulator kita kena ambil X kuasa 2Y. Sepatutnya kita akan ambil Y X squared, tapi dalam kalkulator dia akan baca susunan huruf. Dia akan baca X dulu, baru Y. Jadi jangan cari Y X kuasa 2, cari X kuasa 2Y. Sama juga untuk yang ni, dalam kalkulator kita akan refer kepada summation of X, Y. Jangan cari YX, XY.
Okey, so saya bagi contoh. Okay, katakan saya nak dapatkan maklumat yang pertama, tadi saya tekan mode untuk masuk data. Untuk yang kedua, bila kita nak guna data tu, kita tekan shift, dekat keypad ni kita nampak ada lagi perkataan statistik. Biasanya kalau untuk kalkulator ni dia guna satu. Bila kita tekan satu, ada pilihan sum. Bila tekan sum tu, kita akan dapat banyak senarai ni. Tapi kita taklah guna semua ni. Kita hanya guna yang tadi. Saya guna summation of xy ni satu. Kemudian summation of x squared y satu. Kemudian summation of y. Yang ni je yang kita gunakan. Yang lain tu tak payah. Okey. Jadi cara dia, kalau katakan saya nak dapatkan nilai summation of xy, so kita tekanlah nombor 5. Nombor 5 tekan sama dengan, maksud dia dekat sini summation of fx. Dapatlah 536. Seperti yang kita kira tadi lah, 536. Okey. Kemudian katakan saya nak cari yang lain lah. Saya tekan summation, statistik, pilih sum. Pilihlah katakan nombor 7. Okey, jadi kita boleh tulis, maka summation of fx squared, nilai dia 6458. Jadi kalau kita guna kalkulator, kita hanya nyatakan nilai ni je. Tulis je. Kalau tak nak tulis, tak sampai nak tulis, masukkan ke dalam formula. Kita akan bagi satu markah. Okey? Dan satunya lah, kamu cubalah yang mana. Yang lain tu kita ambil summation of y, nombor 4. Okey? So 50. Betul lah? Okey, untuk soalan B ni, kita nak mencari hence. Hence ni maksud dia, kita mesti gunakan jawapan daripada A tadi. Calculate the Pearson coefficient. Tadi kita dah kira mean, median. Mode tak ada, maka saya akan gunakan formula SK equals to, kita gunakan formula yang ada median. Maka saya akan ambil 3, kemudian mean, subtract to median, divide by standard deviation. Ini semua nilai ni kita dah ada dah daripada jawapan A. So kita ganti je lah. Mean tadi adalah 10.72. Ini kita dah kira. Kemudian median pun 10.81 lebih kurang. And then divide by standard deviation pun kita dah kira 3.8. 81 lah. 3.81. Ni nanti kamu kira negatif 0.069. Okey, ini kita punya jawapan untuk Pearson coefficient. Kemudian kita nak interpret. Ini berdasarkan nilai SK lah. SK less than 0. Maknanya kita akan buat kesimpulan sama ada skewed to the left. Okay. Kalau ni ikutkan keyword dia adalah skewed to the left sebab nilai dia adalah negatif. Ataupun disebabkan dia memang nampak negatif tapi dia sebenarnya dia ke kiri sikit daripada 0. So kita boleh gunakan, dia sebenarnya cuma hampir je ni, slightly. Keyword dia kita mesti menggunakan skewed to the left. Cuma saya gunakan perkataan slightly ni sebab dia cuma ke kiri sikit daripada 0. Dia ke kiri sikit je. Itu yang kita guna slightly. Skew to the left. Keyword dia adalah skew to the left. Ataupun kita boleh juga gunakan istilah almost symmetry. Dia hampir kepada simetri lah. Sebab dia ke kiri tapi sebenarnya ke kiri sikit je. Jadi kita boleh ambil jawapan sama ada slightly skewed to the left ataupun almost symmetry. Mana-mana pun boleh. Okey tak ni? Boleh? So kita lihat soalan yang terakhir. Yang terakhir, okey. Sekarang ni kita nak tentukan sama ada kita nak gunakan data kita yang ada ni, apa ukuran yang sesuai untuk menggambarkan kita punya data kita ni. Sama ada nak rujuk pada mean ke, nak rujuk kepada median. So kita boleh lihat balik nota kuliah. Kalau katakan yang pertama SK equals to 0,
SK equal to 0, maka maka mean ni lagi bagus. Mean yang kita pilih. Tapi kalau SK kita less than ke SK kita more than ke, maka ukuran yang sesuai adalah median. Okey. Jadi untuk soalan ni sebab kalau kita ambil kira almost symmetry, hampir kepada 0, maka kita boleh gunakan kesimpulan dia, mean is better. Ini kalau saya menggunakan nilai SK tu approximate to 0, because the distribution is almost symmetry. Ini kalau saya menggunakan istilah symmetry. So ingat kalau katakan SK kita ni kita bincang hampir kepada 0, maka kita akan pilih mean sebagai ukuran yang sesuai. Mean, ukuran yang sesuai untuk mengkalkulasi data. Kalau katakan SK kita ni jelas kurang daripada 0, katakan negatif 1.5 contoh, memang jelas, maka median tu lagi sesuai. Sekarang ni kita nampak negatif tapi dia hampir kepada simetri, jadi saya gunakan almost symmetry ni, maka mean yang lagi sesuai.